saya memulakan majlis. Indah berbalam si awal petang, berarak di celah pohon ara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersua kali ini dalam forum siswa yang membincangkan mengenai dasar appetite. Sebelum itu, saya ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan bagi meriahkan forum kita pada hari ini. Semoga apa yang diperbincangkan pada majlis ini memperolehi keberkatan dan manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini ialah dasar appetite merupakan sistem yang mencengkam kehidupan dan keamanan manusia sejagat. Sistem ini memberi kesan kepada banyak aspek iaitu politik, ekonomi, sosial serta pendidikan dan lain-lain lagi. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan appetite? Appetite merupakan pemisah atau penyisihan yang membeza-bezakan warna kulit yang berlaku pada sistem politik pada suatu masa dahulu. Jadi, pada hari ini kita akan membincangkan sejauh manakah dasar appetite ini mencengkam kehidupan dan keamanan manusia sejagat. Sebelum kita menelusuri dengan lebih jauh mengenai tajuk ini, eloklah kiranya kita berkenalan dengan keempat-empat ahli panel kita. Perkenalkan ahli panel kita yang pertama iaitu Ayu Natasha binti Muhammad Piaman yang merupakan seorang penceramah bebas. Selamat datang saudari Ayu, apa khabar? Terima kasih saudari pengerusi. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Seterusnya kita berkenalan pula dengan ahli panel kita yang kedua iaitu Dr. Masyitah yang merupakan seorang pensyarah daripada universiti terkemuka. Walaupun nampak pemalu namun petah berbicara. Sungguh anggun bertudung, tak lain tak bukan ahli panel kita yang ketiga, Nurin Jaslina binti Idris. Beliau merupakan seorang pendakwa raya di sebuah mahkamah tinggi di Ipoh. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Diikuti dengan panel kita yang terakhir iaitu Nur Alia Safaras binti Zulkifli yang merupakan timbalan pengurusi badan NGO. Terima kasih saudari kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Sama-sama saudari pengerusi. Usai sudah sesi pengenalan dengan keempat-empat ahli panel, kembali kita ke topik yang ingin dibincangkan iaitu dasar appetite. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, eloklah sekiranya kita menelusuri apakah yang dimaksudkan dengan dasar appetite dan apakah sebenarnya sejarah di sebalik kedatangan dasar ini. Saudari Ayu, mohon rungkaikan persoalan ini kepada semua. Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Apartheid boleh ditakrifkan sebagai pemisahan. Apartheid berasal daripada bahasa Afrikan yang bermaksud keadaan yang menyisihkan atau penyisihan. Ia merujuk kepada suatu sistem politik yang memisahkan penduduk kaum berkulit putih dari kaum bukan kulit putih di Afrika Selatan dari tahun 1948 sehingga tahun 1990-an. Dasar-dasar pemisahan ini dibentuk dan dilaksanakan sewaktu pemerintahan Hendrik Verwoerd yang merupakan Perdana Menteri ke-7 negara tersebut. Dalam dasar apartheid, kaum bukan kulit putih terutamanya kaum kulit hitam dianggap sebagai lebih rendah dan diberi layanan kelas kedua dari segi politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan. Semua bentuk diskriminasi perkauman adalah sah dari segi undang-undang dan undang-undang telah disalahgunakan oleh pihak pemerintah kulit putih untuk memastikan kekuasaan atau dominasi mereka ke atas kaum majoriti iaitu kaum kulit hitam. Di bawah dasar ini, rasisme telah dibenarkan dan ia menyentuh segala aspek kehidupan, termasuklah larangan perkahwinan antara kulit putih dengan bukan kulit putih, tempat larangan untuk bangsa bukan kulit putih dan juga pekerjaan yang hanya dihasilkan untuk orang berkulit putih sahaja. Kaum kulit hitam juga telah dipindahkan secara beramai-ramai ke beberapa buah tempat yang dipanggil Bantustan atau homelands dan mereka kehilangan hak mengundi dan juga hak kerakyatan yang lain. Dasar-dasar dalam sistem ini mencetuskan penentangan dalam kalangan rakyat, terutamanya dalam bentuk tunjuk perasaan aman, penentangan secara pasif serta pergolakan bersenjata.
Dasar apartheid akhirnya dimansuhkan pada tahun 1994 apabila Nelson Mandela menjadi Presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Namun demikian, sehingga ke hari ini, kesannya telah mengakibatkan jurang pendapatan yang sangat ketara di antara kaum-kaum kulit putih dan kaum kulit hitam di negara tersebut. Pendek kata, tindak tanduk rejim apartheid terhadap kaum bukan kulit putih di Afrika Selatan jelas sekali bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan mengenai takrif dasar apartheid dan sejarah di sebalik dasar tersebut, yang pada pendapat saya jelas diterangkan oleh ahli panel kita yang pertama. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, apakah contoh kes yang berlaku berkaitan dengan dasar tersebut? Saya mempersilakan ahli panel kita yang kedua bagi menjawab soalan ini. Silakan saudari Dr. Masita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Pengerusi. Antara kes yang merujuk pada dasar apartheid adalah berlakunya kes ini di Afrika Selatan di mana rejim Afrika Selatan melakukan penindasan dengan berleluasa terhadap rakyat berkulit hitam. Majoriti penduduk di Afrika Selatan adalah penduduk berkulit hitam tetapi negara mereka dikuasai oleh rakyat berkulit putih di mana penduduknya adalah minoriti sahaja. Rakyat kulit hitam tidak dapat menentang rejim Afrika Selatan yang diperintah oleh kerajaan kulit putih dan memerlukan bantuan serta sokongan daripada negara luar. Rakyat kulit hitam semakin hari semakin ditindas dan dibelenggu ketakutan oleh kerana rejim Afrika Selatan yang bertindak lebih ganas dan terus mengekalkan dasar apartheid. Berdasarkan Malaysian Journal of Society and Space, dasar apartheid ini tidak berapa diberi perhatian oleh dunia. Pada Mac 1960, tunjuk perasaan secara aman yang diadakan di Sharpeville, Afrika Selatan oleh penduduk berkulit hitam telah mencetuskan kekecauan apabila polis Afrika Selatan telah menembak para penunjuk perasaan yang mengakibatkan seramai 71 orang berkulit hitam mati ditembak dan 182 orang cedera. Untuk pengetahuan semua, Malaysia merupakan negara yang terus-menerus menentang dasar apartheid ini. Dimulakan dengan Tunku Abdul Rahman yang menyuarakan pandangan Melaya, diikuti dengan Tun Abdul Razak, Tun Hussein On, seterusnya Tun Dr. Mahathir. Selain kes di Afrika Selatan, Israel juga melaksanakan dasar apartheid terhadap penduduk di Palestin di mana sekatan Israel terhadap pergerakan rakyat Palestin dan penyitaan tanah milik mereka untuk penempatan orang Yahudi di wilayah yang diduduki dalam Perang Timur Tengah 1967 adalah merupakan sebagai contoh dasar yang dikatakannya jenayah apartheid dan penganiayaan. Menurut akhbar berita harian, baru-baru ini berlakunya peristiwa di mana pengusiran rakyat dari rumah mereka sendiri dan rakyat Palestin juga tidak dibenarkan memasuki Masjidil Aqsa. Semakin banyak rumah dan tanah mereka dirampas oleh migran Yahudi. Mengambil iktibar dan perbandingan sejarah pemerintahan dan dasar apartheid di Afrika Selatan, rakyat Palestin di bumi mereka sendiri bukan sekadar berkedudukan sebagai manusia kelas kedua atau ketiga, tapi dianggap tidak layak langsung menerima keadilan daripada kerajaan atau pemerintah rejim Zionis Israel. Sehingga ke hari ini, Israel masih mengamalkan dasar apartheid dan melakukan pelbagai keganasan yang melampau terhadap rakyat Palestin dan sehingga ke hari ini hak rakyat Palestin masih tidak terbela. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar mengenai kes-kes yang berlaku di Afrika Selatan. Sungguh dahsyat, ya? Seterusnya, saya memohon penjelasan daripada ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Nurin, mengenai faktor berlakunya dasar apartheid dan kesan terhadap orang berkulit hitam. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kepada pihak majlis kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi idea dalam membincangkan topik forum kita hari ini. Saya akan menguraikan dua faktor penyumbang utama yang menyebabkan wujudnya dasar apartheid. Faktor utama yang menyebabkan wujudnya dasar apartheid adalah perebutan kuasa untuk mendapatkan hasil bumi di Afrika Selatan. Dasar apartheid tercetus apabila bangsa Boer dari Belanda menceroboh negara Afrika Selatan untuk mendapatkan hasil bumi seperti emas dan belian. Apabila kerajaan British mengetahui perihal itu dan pada masa itu juga
Seperti yang kita sedia maklum, kerajaan British dan kerajaan Belanda telah menguasai beberapa negara di Asia. Misalnya, kerajaan Belanda menjajah negara Indonesia, manakala kerajaan British menjajah negara Malaysia yang dikenali sebagai Tanah Melayu pada ketika itu. Maka, berlakunya perebutan kuasa yang menyebabkan peperangan iaitu Anglo-Boer War pada tahun 1869 hingga 1902 Masihi dan World War II pada tahun 1939 hingga 1945 Masihi untuk mendapatkan hasil bumi di Afrika Selatan. Faktor kedua adalah white supremacy, iaitu keunggulan orang berkulit putih. Afrikaners iaitu imigran dari Belanda yang menetap di Afrika Selatan dan fasih bertutur dalam bahasa Afrika Selatan menganggap mereka ni lebih unggul berbanding orang berkulit hitam. Mereka juga mempercayai bahawa mereka berketurunan bangsa Israel yang dikatakan bangsa yang terpilih atau dalam bahasa lain, the chosen nation of God. Dan Afrika Selatan merupakan negara yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka. Apabila Parti Nasionalis Afrikaner mendapat undian majoriti dalam pemilihan raya pada tahun 1948, Nasionalis Afrikaner ini mewujudkan dasar appetite untuk menguasai ekonomi di Afrika Selatan. Akibat pelaksanaan dasar appetite selama 50 tahun menyebabkan berlakunya Sharpeville Massacre pada tahun 21 Mac 1960 Masihi, iaitu pembunuhan secara beramai-ramai di Sharpeville. Hal ini tercetus apabila Pan-Africanist Congress iaitu PAC melakukan demonstrasi dengan membaling batu ke arah polis bagi membantah sekatan pergerakan orang bukan berkulit putih yang dilaksanakan oleh pemerintah pada masa itu. Polis-polis yang terlibat dalam peristiwa itu melepaskan tembakan menggunakan submachine gun kepada orang berkulit hitam yang sedang demonstrasi, terdiri daripada lelaki, wanita dan kanak-kanak, sehingga menyebabkan 69 orang mati dan 180 orang cedera parah. Selain itu, dasar appetite menyebabkan penduduk Afrika Selatan dibahagikan kepada 4 kategori iaitu orang berkulit putih, seperti orang Eropah, orang berkulit hitam, orang berkulit warna dan orang Asia, seperti India. Apakah itu orang berkulit warna? Orang berkulit warna ini adalah golongan yang mempunyai darah campuran. Orang berkulit hitam ditempatkan di kawasan pedalaman yang di mana peluang pekerjaan adalah sedikit dan mendapat tahap pendidikan yang rendah. Hal ini menyebabkan orang berkulit hitam bekerja sebagai pekerja buruh yang di mana pendapatan mereka adalah rendah. Natijahnya, kadar kemiskinan golongan orang berkulit hitam adalah tinggi hingga sekarang. Terima kasih Saudari Nurin atas penjelasan yang sangat baik. Seterusnya, soalan saya kepada ahli panel yang keempat. Apakah akta dan undang-undang berkaitan dasar ini? Dan apakah cabaran yang dihadapi berlakunya dasar ini? Silakan Saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Seperti sedia maklum, apartheid memberi tumpuan kepada pemisahan kaum Afrika Selatan, Afrika berwarna dan Afrika mengikut bangsa mereka. Undang-undang perundangan telah diluluskan untuk melaksanakannya, termasuk Akta Tanah 1913, Akta Perkahwinan 1949 dan Akta Amalan Kaum Tidak Sengaja 1950. Kesemuanya diciptakan untuk memisahkan kaum. Di bawah apartheid, undang-undang lulus direka untuk mengawal pergerakan orang Afrika dan mereka dianggap salah satu kaedah paling berat yang digunakan oleh kerajaan Afrika Selatan untuk menyokong apartheid. Perundangan yang terhasil khususnya penghapusan PAS dan koordinasi Akta Dokumen nombor 67 tahun 1952 yang diperkenalkan di Afrika Selatan memerlukan orang Afrika hitam untuk membawa dokumen identiti dalam bentuk buku rujukan apabila di luar satu set result dan kemudian diketahui sebagai tanah air ataupun Bantustan. PAS undang-undang berkembang daripada peraturan-peraturan bahawa Belanda dan British dibubai semasa ekonomi hamba abad ke-18 dan ke-19 di koloni. Pada abad ke-19, undang-undang PAS baru telah digubai untuk memastikan bekalan buruh Afrika murah untuk berlian dan lombok emas. Pada tahun 1952,
kerajaan menuliskan undang-undang yang lebih ketat yang memerlukan semua lelaki Afrika yang berumur 16 tahun ke atas untuk membawa buku rujukan yang mana menggantikan buku catatan sebelumnya, iaitu buku yang memegang segala maklumat peribadi dan pekerjaan mereka. Menerusi sistem ini, berlakunya diskriminasi dan cabaran yang terpaksa dihadapi oleh orang kulit gelap. Antaranya, diskriminasi yang dapat dilihat adalah menerusi keutamaan mendapatkan perumahan, pekerjaan, pendidikan dan akses yang dilebihkan kepada orang kulit putih. Sebagai kesannya daripada sistem tersebut, orang kulit putih dan orang kulit gelap terlibat dalam sektor pekerjaan, kawasan pertempatan, gaji, akses pendidikan dan akses kesihatan yang amat berbeza. Malahan berlaku juga keadaan di mana orang berkulit gelap ini dipaksa keluar daripada bandar dan daerah tempat tinggal mereka, iaitu yang dikenali sebagai Bantustan ataupun Tanah Air Afrika. Hal ini demikian disebabkan oleh penggubalan undang-undang yang menetapkan dasar apartheid yang dikemukakan oleh Group Areas Act of 1950. Ini membawa kepada pemisahan ruang hidup antara warga dalam negara tersebut, iaitu orang kulit putih kebanyakannya tinggal di bandar, manakala orang kulit gelap ini harus tinggal di luar ataupun pinggir bandar. Masalah yang berterusan dialami penduduk yang berasal dari kawasan tersebut apabila tidak dibenarkan langsung untuk mengambil bahagian dalam pemerintahan. Bukan itu sahaja, kelompok tersebut juga dipaksa mematuhi jam malam sekiranya mereka ingin membuat perjalanan keluar ataupun pulang ke kampung halaman. Terima kasih ahli panel kita yang keempat atas buah fikirannya yang hebat. Usai mendengarkan ulasan daripada keempat-empat ahli panel kita, sekarang saya membuka ruang kepada para hadirin untuk bertanyakan soalan. Silakan. Assalamualaikum, saya Alia Nabihah berkeinginan untuk mengajukan satu soalan kepada panel pertama. Cik Mayu, seperti mana yang kita tahu, Malaysia merupakan negara yang aman. Menjelang tahun 2020, Malaysia dapat menjadi negara bersatu dengan masyarakat Malaysia yang yakin, mempunyai nilai moral dan etika yang kukuh, hidup dalam masyarakat yang demokratik, liberal dan bertolak ansur, penyayang, adil dari segi pengagihan ekonomi, progresif dan makmur, dan mempunyai penguasaan sepenuhnya terhadap ekonomi yang bersaing, dinamik, cergas dan kental. Walau bagaimanapun Cik Mayu, masih ada segelintir masyarakat Malaysia yang mempunyai sikap resis terhadap warna kulit, budaya, bangsa dan agama, di mana baru-baru ini Berita Awani mengeluarkan kenyataan bahawa sebuah sekolah di Batu Pahat Johor melaksanakan sukan berasaskan perbezaan kaum dan jantina. Jadi Cik Mayu, bolehkah anda kemukakan pendapat anda? Adakah kemungkinan sistem sosial yang mirip dengan dasar apartheid ini telah diaplikasikan oleh masyarakat Malaysia? Itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari di atas soalan yang diberikan. Bagi saya, perkara ini juga amat membimbangkan buat masa sekarang. Di sini saya akan kemukakan beberapa perkara di mana kebanyakan ahli sejarah dan ahli sosiologi yang telah mengkaji bahawa dunia Melayu pra-penjajah bersetuju bahawa perpecahan kaum yang mencirikan Malaysia pada hari ini jauh lebih sedikit berbanding dengan sebelum kedatangan orang-orang Eropah. Terdapat banyak asimilasi kepada budaya Melayu dan perkahwinan campuran, dari mana kita mendapat orang baba dan juga jawil peranakan. Walau bagaimanapun, penjajah Melaya memperkenalkan rasisme dan sistem perkauman yang mempunyai ciri-ciri apartheid.
Sebagai contoh, Kelab Selangor pada zaman penjajahan adalah pertubuhan putih sahaja. Penduduk tempatan bersama anjing dan binatang peliharaan lain tidak diizinkan masuk. Sekarang, kita harus berwaspada akan kemungkinan pemikiran mini apartheid yang diperkenalkan semula ke dalam Malaysia dalam bentuk yang berbeza iaitu bangsa. Ia berasal dari rasa tidak bermoral dan ketakutan budaya yang hanya mencerminkan perasaan ketidakamanan sosial dan politik yang dialami oleh sesetengah orang Melayu di Malaysia. Sebagai contoh, di mana masih ada guru-guru dan pensyarah yang masih mengamalkan sikap rasisme, di mana mereka hanya memberi tumpuan lebih kepada bangsa mereka sahaja, sedangkan untuk bangsa lain, mereka hanya membutakan mata sahaja. Pada pendapat saya, bukanlah sepenuhnya dasar apartheid itu telah berkembang dalam negara Malaysia, tetapi kehidupan dan pemikiran rakyat Malaysia itu sendiri yang menjerumus ke arah yang berbau dasar apartheid itu sendiri. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya harap saya menjawab soalan saudari, ya. Begitulah tadi soalan dan jawapan yang telah dijawab dengan baik oleh ahli panel kita yang pertama. Seterusnya, saya buka soalan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan persoalan kepada panel kedua. Seperti yang panel sekalian maklumkan sebentar tadi, walaupun dasar apartheid di Afrika Selatan telah tamat, tetapi kesannya masih terasa sehingga ke hari ini. Dasar ini telah mendorong kepada permulaan jenayah apartheid yang mana ia telah menjadi salah satu hukuman jenayah kemanusiaan yang telah diluluskan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC pada tahun 2002. Jenayah apartheid ini merangkumi polisi dan amalan pengasingan kaum dan diskriminasi seperti yang diamalkan di Afrika Selatan. Ia menjadi sebahagian daripada tindakan tidak berperi kemanusiaan yang bertujuan untuk penguasaan dan penindasan terhadap kaum lain dan sikap perkauman yang melampau sehingga melanggar hak asasi manusia. Oleh itu, bolehkah panel 2 jelaskan dengan lebih terinci tentang kes yang berlaku di negara selain yang dimaklumkan yang boleh dikaitkan dengan dasar apartheid ini? Terima kasih atas persoalan tersebut. Kekanasan terhadap kemanusiaan yang dikaitkan dengan perkauman sering menjadi topik perbualan yang hangat sejak dahulu sehingga kini. Oleh itu, banyak kes hampir sama yang boleh dikaitkan dengan apa yang berlaku di Afrika Selatan dan Israel seperti apa yang dibahaskan sebentar tadi. Antara kes lain yang boleh dikaitkan dengan jenayah apartheid ialah seperti apa yang berlaku di Myanmar terhadap minoriti etnik Rohingya. Laporan PBB yang dikeluarkan pada September 2018 telah mencatatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap kaum Rohingya di mana telah berlakunya pembunuhan beramai-ramai, jenayah terhadap kemanusiaan dan jenayah perang. Hal ini telah digambarkan sebagai perbuatan pembersihan etnik oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Sehingga kini, lebih 10,000 orang etnik Rohingya terkorban daripada tindakan kejam pasukan keselamatan Myanmar yang membunuh, membakar serta membiarkan mereka kelaparan. Selain itu, kebanyakan daripada mereka juga tercedera kerana diseksa dengan sangat kejam. Hal ini mudah terjadi kerana etnik Rohingya mempunyai hak yang sangat minimum di Myanmar. Mereka kekurangan hak sivil dan jaminan kewarganegaraan yang menghalang mereka untuk mendapatkan pekerjaan, sekatan pergerakan serta hak-hak yang sepatutnya sebagai rakyat negara tersebut. Sekian, itu sahaja daripada saya. Harap pengulasan ini dapat menjawab soalan sebentar tadi. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua kerana sudi memberi jawapan yang sangat bernas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan untuk diajukan kepada panel 3. Sewaktu zaman Empire Ottomaniya, Palestin adalah sebuah kawasan di majoriti berpenduduk Islam. Setelah kejatuhan Empire Muslim yang gagah ini, wilayah Palestin ditakbir oleh pihak British yang menyokong penubuhan negara Israel dalam wilayah Palestin. Kekejaman dan jenayah antarabangsa yang telah dilakukan terutama ke atas rakyat Palestin bukanlah sesuatu yang baru sahaja berlaku, malah telah berpanjangan berdekad lamanya. Konflik berterusan ini berpanjangan kerana pertikaian kawasan wilayah bagi negara Israel dan kedaulatan negara Palestin. Persoalannya, apakah kesan dasar apartheid yang telah dilakukan oleh Israel ke atas Palestin
Dan adakah ia sama seperti yang berlaku di Afrika Selatan? Terima kasih kepada saudari yang bertanya. Israel dan Afrika Selatan berbeza dari banyak aspek. Namun, banyak bukti yang menunjukkan dasar-dasar Israel bertepatan dengan definisi luas apartheid dengan mengasingkan dan mendiskriminasikan Arab Palestin melalui sistem yang termaktub dalam undang-undang dan dekri. Sebahagian dari polisi ini menyerupai Afrika Selatan ketika era apartheidnya. Semenjak penubuhannya, Israel berusaha keras untuk mewujudkan dan mengekalkan majoriti Yahudi dalam negara tersebut, menjadikan rasio Yahudi kepada non-Yahudi sebagai isu keselamatan negara. Menteri Luar Israel iaitu Avigdor Lieberman mendakwa rakyat Palestin di Israel merupakan ancaman demografik yang besar terhadap Israel. Lieberman telah menyokong pengusiran penduduk Palestin dari Israel. Dalam tumbuhan beliau dengan Sunday Telegraph pada 5 November 2006, Lieberman menyebut rakyat Palestin di Israel yang merangkumi 20% dari populasi Israel adalah masalah yang memerlukan pemisahan dari negara. Beliau menambah, kami menumbuhkan Israel sebagai negara Yahudi. Saya ingin menjadikan Israel beridentitikan negara Yahudi dan Zionis. Itulah masa depan yang saya harapkan. Sama ada Israel akan menjadi seperti negara-negara lain iaitu bercampur etnik atau akan kekal sebagai negara Yahudi. Terdapat beberapa polisi Israel yang dihasilkan bermula dari pengusiran 750,000 rakyat Palestin sama ada Kristian ataupun Muslim ketika penubuhan negara haram Israel ini dan penafian hak mereka yang diiktiraf antarabangsa untuk kembali ke rumah masing-masing sehingga kepada security barrier pada hari ini. Ia bertujuan untuk memelihara dominasi demografik bangsa Yahudi. Hal ini mengakibatkan polisi diskriminasi berlaku ke atas semua rakyat Palestin sama ada yang tinggal di bawah Israel ataupun yang terjejas dari pentadbiran Israel termasuklah pelarian Palestin dalam buangan. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Begitu ringkas dan padat jawapan yang diberikan oleh ahli panel kita yang ketiga. Saya buka peluang yang terakhir bagi para hadirin untuk bertanyakan soalan. Assalamualaikum, nama saya Syafiqah Nabila ingin menanyakan satu soalan kepada panel 4. Seperti yang kita tahu, Malaysia secara jelasnya menentang dasar apartheid yang diamalkan oleh Afrika Selatan. Namun, ada kemungkinan satu sistem sosial dan rasisme dan sistem perkauman yang mempunyai ciri-ciri apartheid akan muncul dan berkembang di Malaysia. Hal ini kerana isu-isu kaum dan agama masih lagi menjadi bahan provokasi pihak-pihak dalam menuntut hak dan kesemarataan antara kaum, agama dan gender. Isu sensitif yang timbul ini dapat mewujudkan pola hubungan sosial yang tidak harmoni antara kaum dan agama dalam konteks masyarakat majmuk di negara Malaysia. Oleh itu, apakah langkah yang perlu diambil terhadap hal tersebut? Saja, terima kasih. Terima kasih saudari Nabila atas soalan yang dikemukakan. Malaysia adalah salah sebuah negara yang mempunyai masyarakat pelbagai etnik, anutan agama dan kepercayaan, bahasa, pertuturan serta amalan adat istiadat yang berbeza antara mereka serta kumpulan etnik dan lainnya. Penduduknya terdiri daripada 3 kaum yang utama iaitu Melayu, Cina dan India, dan di samping itu juga ada kaum-kaum lain yang tergolong daripada kumpulan etnik minoriti. Jadi bagi menangani isu sensitif dalam masyarakat majmuk di Malaysia ini, kita perlu melibatkan komitmen bersama dari pelbagai pihak. Antara langkah yang perlu diambil adalah saling bertoleransi, iaitu setiap pihak perlu berlapang dada dalam menangani perbezaan dalam sesuatu isu dalam masyarakat. Ini kerana jika masing-masing pihak berkeras dengan pandangan sendiri, maka jurang perbezaan antara kaum akan makin melebar. Jadi, antara kesannya adalah perpaduan semakin sukar direalisasikan. Dan langkah yang kedua adalah saling menghormati ketika berinteraksi dan mengemukakan pandangan masing-masing. Tiap-tiap pihak perlu menghormati antara satu sama lain adalah kerana setiap agama dan kaum ada batasannya masing-masing yang perlu dijaga. Jadi setiap pihak
keharmonian bersama. Misalnya, elakkan daripada bercakap atau berbahas tentang isu-isu sensitif yang contohnya melibatkan perbezaan pegangan agama, budaya dan hal yang tidak sepatutnya. Seterusnya adalah saling bantu-membantu. Dalam kehidupan masyarakat majmuk, tiap pihak tanpa mengira kepercayaan agama dan kaum perlu saling bantu-membantu dalam perkara kebaikan dan bersama mengatasi perkara yang boleh mendatangkan contohnya keburukan. Yang terakhir adalah saling berkomunikasi dan berbincang dengan masyarakat yang multicultural dan multi-religious. Ia merupakan solusi yang efektif bagi menangani isu sensitif yang timbul dalam masyarakat kita. Jadi, sebagai kesimpulannya, berdasarkan pendekatan tersebut, keseimbangan dalam masyarakat dapat dibentuk di samping keharmonian antara agama dan kaum dapat disuburkan dengan baik. Malah, isu sensitif juga dapat ditangani dengan berkesan sekiranya tiap anggota masyarakat tanpa mengambil kira kepercayaan, agama, perbezaan kaum dan juga gender kembali kepada asas pembentukan perlembagaan negara dan saling menghormati antara satu sama lain. Jadi, itu sahaja daripada saya. Harap dapat menjawab soalan saudari Syafiqah Nabila. Usai sudah sesi soal jawab, maka jelaslah topik yang diperbincangkan pada hari ini. Demikian juga perbincangan daripada semua ahli panel kita mengenai dasar appetite ini. Kesimpulannya, sebagai sebuah negara yang mempunyai penduduk yang berbilang kaum, tidak wajar sekiranya kita mempunyai sikap pilih kasih atau membanding-bandingkan antara satu sama lain. Sewajarnya, kita mempunyai sikap toleransi, saling hormat-menghormati, serta mempunyai sifat empati yang tinggi dalam diri. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan, dah sampai ke batas. Kalau berkayak, dah sampai ke pulau. Kalau mendaki, dah sampai ke gunung. Kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam bersantun, salam yang meminta maaf, salam yang meminta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada para hadirin yang menyaksikan forum siswa pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Mohon undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.